indah 12 Rabiul Awal yang cerah 20 April tahun gajah lahirlah Zuriat dan Saadah tercipta satu lembaran sejarah di tanah Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Puan Nurih binti Maknoh, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Arau, yang diraikan Al-Fadil Ustaz Muhammad Fitri bin Muhammad, tetamu jemputan khas kita pada pagi, Ustaz Nasruddin bin Safar, penolong kanan pentadbiran, Encik Muhammad Depi bin Omar, penolong kanan hal ihwal murid,
Puan Anita binti Khalid. Penolong kanan co-curriculum Puan Junaidah binti Muhammad. Penolong kanan pendidikan khas. Barisan guru kanan sekolah, rakan-rakan guru dan staf, para ibu bapa dan penjaga, seterusnya para pelajar, murid-murid sekolah menengah kebangsaan Arau yang dikasihi sekalian. Hadirin hadirat para penonton sekalian, selamat datang secara ramai ke program sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah menengah kebangsaan Arau tahun 2021 bersamaan tahun 1443 Hijriah dengan tema Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah kerana dengan izinnya, kurnianya, kuasa dan kehendaknya, alhamdulillah kita semua dapat berhimpun dalam program kita pada pagi ini secara maya melalui dan tahniah kepada semua yang dapat meluangkan masa kali ini untuk sama-sama kita mengambil sedikit iktibar pengajaran, pengisian rohani untuk kita memperingati dan juga mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, hadirin hadirat sekalian, sebelum saya memanjangkan bicara, marilah kita menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunannya, hidayahnya, barakah dan rahmatnya. Dengan ini pihak majlis mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Amin bin Hasan untuk mengetuai bacaan doa. Pihak majlis hormat silakan falyatafaddal ma'jura. Silakan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang barakah ini kami zahirkan rasa syukur yang tidak terhingga atas segala anugerah-Mu kepada kami. Lantaran itu, ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai hamba-Mu yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, sejahtera di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, sebenar majlis sambutan Maulidur Rasul yang kami adakan pada pagi yang berbahagia ini, kami memohon keampunan dosa atas segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali kepada-Mu, ya Allah. Kami juga memohon restu dan rahmat-Mu. Semoga Engkau, ya Allah, memberi taufik dan hidayah kepada hati-hati kami. Engkau perkukuhkanlah perpaduan kami. Engkau luaskanlah rezeki kami. Engkau berikanlah kekuatan serta semangat yang tinggi kepada kami. Dorongkanlah kami ke arah melaksanakan kebaikan dan amal soleh. Kami mohon dipanjangkan usia dalam keimanan serta sihat wa'afat yang berpanjangan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Taqabbal ya karim, taqabbalallahu minna ya karim. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Amin bin Hasan atas pimpinan bacaan doa tersebut sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, sebagaimana yang telah kita sedia maklum bahawa esok 20 Oktober bersamaan 12 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah, kita akan bercuti sempena Maulidur Rasul. InsyaAllah hari ini Panitia Pendidikan Islam dengan kerjasama unit Hal Ehwal Murid, Pusat Sumber Sekolah
Pustaka Minda Bitara dan Badan Kebajikan Guru Staf dan Staf Sekolah Menengah Kebangsaan Arau mengadakan program sambutan Maulidur Rasul dengan iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Muhammad. Hadirin hadirat sekalian sidang penonton, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan secara ringkas drama program kita pada hari ini. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri bin Muhammad berasal dari Padang Besar Perlis, orang Perlis juga. Masih muda belia, baru 41 tahun. Tapi bukan single lah tuan-tuan. Sudah berkeluarga. Sekarang bertugas sebagai guru bahasa Arab dan pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan LKTP Felda Cuping. Juga merupakan imam yang dilantik, imam utama, imam 1 Masjid Nurul Huda Felda Cuping Perlis. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, Ustaz Muhammad Fikri merupakan penerima tauliah mengajar daripada Majlis Agama Islam Negeri Perlis. Jadi kita akan dapat lihat Ustaz Muhammad Fikri adalah antara panelis ahli panel bagi forum-forum dan ceramah di seluruh Negeri Perlis. Seperti yang lepas-lepas adalah perkampungan sunnah. Tuan-tuan dan puan, Ustaz Fikri juga sebenarnya adalah jurulatih nasyid. Hakim nasyid, hakim pertandingan nasyid yang bukan hanya di peringkat negeri, malah di peringkat kebangsaan. Banyak lagi nak cerita. Okey Ustaz. Tajuk ceramah Maulidur Rasul kita ialah Rasulullah ikutanku. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawm. Depan, guru-guru belakang, serta warga-warga, sahabat-sahabat saya, Ustaz Amin, Bami Wow, kan? Dan serta murid-murid yang dikasihi sekalian, mustami'in wal mustami'at, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Sangat rindukan suasana untuk berinteraksi secara bersemuka dengan murid-murid. Sebab apa? Sifat belajar ilmu ni sifat talaqi musyafahah. Ustaz Amin, talaqi musyafahah, kita nak kena jumpa anak murid kita terang-terang. Jadi itu yang dirindukan oleh kita, namun ada yang dipilih pada hari ini sangat baiklah juga disebabkan kekangan keadaan sekarang pun begitu dapat kita bertemu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Arau kerana sudi untuk menjemput. Ceramah je. Nama apa? Ini tak ada boleh Sekejap ya. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam satu manusia yang mana telah meninggalkan kita dan kita masih merinduinya, masih mengamalkan apa yang diajarkan olehnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
dan tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Kalau nabi-nabi lain diutuskan untuk umat-umat tertentu, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rahmat seluruh alam, semua sekali mendapat rahmat sampai sekarang. Innama bu'ithtu li utami makarimal akhlaq. Nabi pula kata, aku sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh itu, walaupun kita berada jauh, too far from Rasulullah SAW, sampai sekarang kita masih lagi menganuti agama Islam dan mengamalkan apa arahan Allah dan Rasulullah SAW, walaupun kita tidak pernah bertemu. Tadi Ustaz Nurul Azri kata saya ajak nasyid kan, Jurul Latih dan juga Hakim. Saya dengan nasyid ni memang tak boleh pisah lah, tak ada lagi-lagi sehari dalam hidup saya tak dengar nasyid. Jadi kita pernah dengar nasyid Rasulullah dalam mengenangmu. Kita pernah dengar lagu tu kan. Kita pernah dengar ada satu ayat. Walau tak pernah bersua, tapi kami tetap percaya kepada Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana kecintaan kita itu diajar oleh banyak orang untuk kita cinta kepada satu makhluk yang namanya Muhammad SAW. Tak heran tuan-tuan, orang yang berjumpa Rasulullah, sahabat, man laqiya Rasulullah wa huwa mu'min. Siapa yang berjumpa Rasulullah dan dia ketika itu beriman dengan Allah dan Rasulnya, itu sahabat. Lepas siap nampak Rasulullah, batang tubuh Rasulullah. Yang mana siapa yang melihat Muhammad ni, Allahu Akbar. Hebat tak sangka dah kita kalau boleh jumpa artis pun balik duk sembang ke orang, tak sangka kata kita, oi, jumpa saya sakan jumpa artis ni. Tambah lagi sahabat yang dapat jumpa Rasulullah SAW. Daripada sahabat turun kepada tabi'in. Daripada tabi'in turun kepada tabi'un tabi'in. Daripada tabi'un tabi'in turun kepada tabi'un tabi'un tabi'in. Dan sampai kepada kita ni berapa lapis ni orang yang menceritakan tentang kebenaran Rasulullah SAW. Apabila benar-benar Rasulullah ni terpaksa dibukukan dan dikarangkan supaya menjadi simpanan kepada kita dan menjadi amalan dalam hidup kita. Hatta alim ulama ambil peranan, hatta mak ayah ambil peranan, cikgu-cikgu ambil peranan, dan masyarakat sekeliling kita ambil peranan, kerajaan kita ambil peranan, semua orang ambil peranan dalam mengenalkan Rasulullah SAW. Muhammad, satu nama yang bila kita sebut ke dia sekali, dia boleh balik 10 kali. Salawat ke atas Nabi SAW. Ini yang hebat Rasulullah. Pun begitu tak ramai orang yang rasa macam Rasulullah ni hebat. Sedangkan kalau kita renung-renung lah. Saya nak tanya Sabia dalam ni, saya nak tengok apa nak Muhammad Haikal. Muhammad Haikal apa ni? Saya nak tanya. Boleh tak Muhammad Haikal respon saya sikit? Siapa-siapa minta apa? Okey. Kita ada nama kita. Kemudian bin kita, puak kita. Macam saya Muhammad Fitri bin Muhammad. Kemudian bin Mat Isa. Kemudian bin Cik Mat. Habis Cik Mat, gila. Saya tak ingat dah. Sedangkan tu keturunan saya. Saya tak boleh nak ingat. Kecuali orang Syed mungkin dia ingat. Ustaz Amin. Saya sebut dengan Amin bin Hassan. Kemudian bin Abdul Rahman. Kemudian bin Lebay Hitam. Kemudian bin Muhammad Amin. Kemudian tak boleh pijau pun. Betul? Dan dia tidak berada dalam doa kita pun. Pernah tak sekali kita minta doa buh nama dia? Tok Nyok kita tu. Tak ada. Sebab apa? Walaupun kita berketurunan dia, tak ada siapa yang nak bawa kepada kita kisah asal Tok Nyonyang kita. Tetapi Muhammad SAW, Nabi kita, daripada mula hari mula kita lahir, diazankan ke telinga kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama awal yang mai dekat kita ni adalah Muhammad. Kemudian bila awak balik rumah, nak bagi lena, ada duk teriak ya, la ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah. Mak kita, tok kita ajak kita. Maka nama-nama Muhammad ni diulang sebut sehingga masuk sekolah. Tak ada masuk sekolah, baru masuk pra, baru masuk tadi kita dah diajak tentang peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satu sehingga sekarang ni di depan saya sekarang ni dalam link ni adalah semua murid-murid sekolah menengah kebangsaan Arau, bukan sekolah menengah kebangsaan agama Arau. Betul? Okey, kita nak tanya, nama mak Nabi siapa? Ada yang boleh jawab? Ibu Nabi nama apa? Mungkin ada depan ni, saya dengar juga ni. Okey, Aminah. Nama ayah Nabi boleh tahu, nama pak menakan Nabi ingat. Sebab apa penceritaan kita itu dicerita kepada kita sampai berulang-ulang sampai kita boleh ingat tentang tubuh Nabi dan juga boleh ingat kepada siapa yang terbabit dengan Nabi SAW. Hebat. Hebatnya Muhammad SAW ni sehingga kita boleh mengetahui dan kerana mengetahuinya lah itu, maka geng-geng bahasa Melayu, geng-geng orang bahasa berjaya. Ayat kita, apa tugas kita pula? Tugas kita hendaklah mengikut apa jua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh dan mampu untuk kita amalkan sebanyak mungkin. Kesan baik dia tak tahu nak amal. Tuan-tuan bayangkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 7 golongan yang mana bila di mahsyar nanti tidak ada yang dapat memayungi, yang bagi teduh kita sikit pun kecuali lindungan daripada Allah. Tapi Rasulullah bagi tahu dah 7 orang yang akan dapat golongan tersebut. Kita pernah cari tak? Tak cari. Yang kita cari, cerita TV ni nak mula ke apa tau? Yang kita cari lagu apa lagi tak dengar tau, kawan-kawan duk nyanyi tengok-tengok tak ada nak ikut. Kan? Saya anak saya umur 3 tahun. Antara lagu awal yang dia boleh tu lagu selawat. Alhamdulillah. Lepas tu hantar pergi mengasuh, balik-balik mai. Pilih-pilih lagi. Boleh tak mengasuh lah. Kan? Lagu selawat tadi tinggal dah. Kan? Dia jadi cikgu-cikgu sebenarnya dia takut ni. Bila kelas tak buka ni dia takut ni. Kan? Ni saya dengar cerita Ustaz Nurul betul tak? Kata ni kebanyakan yang nak ambil SPM malah kali tak dia ambil sebab nikah. Ramai sangat di kalangan yang nak menikah bila. Orang segan tunggu belajar tak boleh, orang nak minta pula. Jadi pekat menikah habis lah sebenarnya. Tak apa, nikah boleh belajar lagi, tak ada masalah. Kan? Okey. Hari ni Ustaz nak bawa cerita Maulud Nabi, cerita tentang Nabi tapi bagi sangkut dengan kita. Sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar, apa yang kita nak buat bagi ikut Rasulullah SAW. Hari ini Ustaz nak kembali ke zaman lama sikit, iaitu Ustaz takkan share apa-apa. Ustaz takkan share apa-apa, nak ambil skrin namanya papadak. Hari ini kita nak tulis sikit. Sebab lama sangat anak-anak tak menulis. Anak Ustaz masa darjah 2, Ustaz puji tak dengar tulisan dia cantik. Tulisan cantik tak dengar. Alhamdulillah mewarisilah tulisan abah dia ni. Mai lah ni bila tekan biji komputer sampai tak berhenti Ustaz. Tulisan huduh pelik-pelik dah. Kan? Allah. Ingat dulu di zaman Ustaz Nurul mungkin dan, zaman Ustaz Amin mungkin dan. Pernah kena tibai jari, kes tulisan tu. Dia cikgu dulu. Budaklah tak boleh lah. Kan? Saya dulu kena tibai dengan cikgu Salasiah. Saya ingat lagi. Kan? Sebab tulis macam cacing. Tapi lepas tu jadi elok balik lah. Baik, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang keluar untuk cari atau menuntut ilmu,
maka dia adalah orang yang berjihad fi sabilillah, sehinggalah ia kembali ke rumah dia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Betapa besarnya orang yang mengaji ilmu ni, Rasulullah memang nak supaya di kalangan umat dia menjadi orang yang berilmu. Jadi kita boleh simpulkan, selain daripada menuntut ilmu itu wajib, dia juga adalah satu sunnah yang besar daripada Rasulullah SAW. Kerana ilmu inilah yang akan membezakan seorang itu mengetahui dan tidak mengetahui. Ada seorang sahabat ustaz, tua dah, nak pencen lagi setahun. Dia orang kaya, duit banyak, dah dekat nak pencen dah, hutang pun semua habis dah. Kemudian dia balik mai tunjuk kat kami laptop. Laptop color merah lagi. Laptop color merah. Oh, kita kata eloknya. Berapa harga? 2,500. Dia tak minta kurang, bolehlah 2,450. Oh, alhamdulillah. Ada gambar buah handphone sikit. Fahamlah jenis apa. Kemudian bila dia buka tu depan kami, dia tekan on tu, kemudian sampai sudah duduk orang tu. Kami tanya apa siapa yang tak ni? Tak tahu, dia kata anak ajak dekat ni ya. Anak ajak dekat tekan on ya. Kemudian tak tahu nak buat apa dah. Jadi kemahiran ilmu hak terbaru ni dia tak dapat. Sebab tu dia kata aku duduk orang pergi cepatlah aku pencin. Hak benda ni aku tak tahu. Tu cikgu dah. Allah lepas cakap. Kata saya, abang ada cikgu. Tapi budak-budak kita, anak saya baru umur 2 tahun, tekan rata dah pandai daripada kita lagi. Download tak pun tisat. Keng handphone tu. Kerana pandai terlebih. Ni yang duduk depan saya ni. Ada korban 66 orang yang sedang online ni. Oh jangan. Dekat belakang ni. Nak bagi belakang ada gambar helikopter apa semua boleh buat. Kan? Tengah orang duduk, oh jangan. Masa kami mengaji di komputer takutlah. Takut meletup nak bayar tak nak duit. Kan? Jadi bila kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapati hasil daripada orang yang berilmu. Pengetahuan ini adalah sebagai jambatan untuk kejayaan pada masa depan. Jadi hari ini kita nak bawa betul apa yang Rasulullah SAW kata. Yang Rasulullah SAW cerita untuk berjaya ni, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan angkat di kalangan kita ni orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan beberapa darajat. Anak-anak mungkin tak nampak lagi sekarang ni, tapi Rasulullah kata dulu dah benda ni. Kan? InsyaAllah kita akan dapat sangat perbezaan bila kita menuntut ilmu. Jadi hari ini Ustaz akan cerita beberapa perkara yang kita nak sabitkan dengan Rasulullah hasil daripada belajar ilmu. Baik, kita tengok yang pertama. Yang pertama, anak-anak boleh tengok Ustaz lagi? Ustaz nak tulis ni, kamu tolong teka. Kalau tak mau jawab di mikrofon ni, boleh jawab di mesej. Okey. Apa yang Nabi suruh? Yang pertama. Okey. Cuba baca tengok. Nampak tak? Allah tak nampak dah. Minta maaf, dah masalah. Kamera tak boleh nak detect pula dah. Tak apalah. Kita potong. Tak boleh try awal. Okey. Baik, yang pertama kena ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita belajar ilmu, kita kena ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kata, tak boleh kita belajar ni kerana anda untuk benda lain. Contohnya, untuk mencuri. Dia belajar terdengar dengan abang kata dia ayat, insyaAllah bila cik dia habis belajar ni, cik akan jadi kaya. Bapaknya habis belajar curi setiap kenderaan yang ada atas dunia ni. Itu bukan belajar yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belajar yang melingkupkan diri dia. Baik, ikhlas kerana Allah dan berjihad pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu seperti mana yang Rasulullah SAW nak. Berapa ramai di kalangan sahabat-sahabat
yang berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila seorang itu berilmu, pengetahuan, mempunyai hafazan yang tinggi, Rasulullah akan isytiharkan mereka sebagai orang-orang yang menjaga maslahah, menjaga ayat-ayat Al-Quran supaya sebati dalam diri mereka. Sebab tu masa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sangat orang yang hafal Quran, yang menghafaz ayat-ayat Al-Quran. Sebab mereka itu cintakan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak belajar kerana orang suruh, kita tak belajar kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh yang pertama. Yang kedua ialah kita bila nak menjadi ilmu, nak menambahkan ilmu dalam diri kita seperti mana yang digariskan oleh Rasulullah, ialah meninggalkan kemungkaran. Tadi kita ikhlas kerana Allah. Yang kedua, kita mesti tinggalkan kemungkaran. Kemungkaran menyebabkan hati manusia itu tertutup dengan apa yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan pada dia. Hidup sebagai manusia ni, dia tidak akan terlari daripada kemaksiatan. Sebab maksiat mengejar kita ni lebih kuat daripada hak kebaikan mengejar kita. Sehingga kan dalam masjid sendiri pun ada orang boleh buat maksiat. Pernah dengar orang curi duit masjid? Pernah dengar orang romen dalam masjid? Apa sebut romen pula? Orang yang ditangkap berkhaluat dalam masjid? Ada. Jadi maksiat menyerang orang ni rata-rata. Kalau kita tak tinggalkan kemungkaran, dunia mana pun kita duduk menyebabkan kita bermasalah dalam memperoleh ilmu. Tinggalkan kemungkaran. Jangan join kemungkaran. Dan jika pernah melakukan kemungkaran, Rasulullah SAW minta kita supaya bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana pintu taubat tak tertutup. Bila pintu taubat tertutup ni? Bila matahari terbit daripada barat. Lagi bila nyawa sudah duduk di halqum. Waktu tu Allah Ta'ala tak mendengar lagi dah. Ni tumpang elok ni. Taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak taubat apa lagi Ustaz? Oi, saya baru 14 umur. Takkan nak mati dah. Pergi cek tengok kubur mana yang tak ada budak-budak. Kubur banyak orang tua-tua tu biasa. Tapi kubur mana pun ada orang muda mati. Mati tak mengenal usia. Habis itu takkan kami pun akan masukkan dalam neraka. Bila kita memayis tahu beza di antara baik dan buruk dah, Allah Ta'ala akan hitung pahala dosa daripada kita. Jadi sentiasa kita kena jadi orang baik, tak kira orang muda, tak kira tua, daripada menjadi mukallaf saja, menjadi orang Islam yang bakal untuk diadili oleh Allah, maka dia tetap akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu yang kedua. Yang pertama tadi dia ikhlas kerana Allah, yang kedua meninggalkan kemungkaran. Yang ketiga, anak sekalian, iaitu mencatat setiap ilmu yang dipelajari. Ini yang sekolah-sekolah ambil action ni. Yang kita bila kita jadi pelajar dan jadi pengajar, muallim dengan talib, yang mengajar tu dia nak orang yang belajar tu faham. Baik. Perkataan sekolah rendah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan kata kamu saja yang catat. Kamu tahu ni cikgu-cikgu ni walaupun kadang-kadang dah tahu dah. Kalau pergi mesyuarat, bawa buku tu, tulis. Kadang-kadang tulis benda yang tahu dah. Tu sebab apa? Apabila tahu, dia mengulang ilmu. Tidak tahu, dia mencatat ilmu. Ilmu itu bersifat tambah yang baik. Ilmu ini walaupun sudah ada, kalau ditambah baik lagi, dia akan melekat terus. Jadi jangan lupa untuk buat yang ketiga ni, iaitu mencatat setiap ilmu yang telah dipelajari, akan dipelajari dan telah pun dipelajari. Baik, kita terus yang seterusnya. Yang keempat,
Hendaklah bersabar dengan bimbingan guru. Bila Rasulullah ni dia mengajak anak-anak murid dia banyak sangat, dan anak-anak murid dia pun bersabar dengan masa dia mengajar. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, saya ni tak tahulah sejauh mana kebenaran kisah tu. Saya pergi dengan satu rombongan umrah. Bila sampai di kawasan Baqi', kan? Bila sampai di kawasan Baqi', kita ditunjukkan oleh Ustaz Baydawi. Saya ustaz tu bagi tahu, dia kata di situ ada satu pintu, nama pintu tu pintu Jibril. Pintu Jibril. Bila dia kata kalau masuk ke pintu tu, belah kanan tu ada ruang sikit saja. Ruang dia tak besar mana. Lebih kurang dalam 20 kaki kali berapa puluh kaki lah. Kecil saja. Kemudian dia kata di sini adalah tempat Rasulullah SAW selalu mengajarkan ilmu kepada sahabat-sahabat dia. Kemudian dia tanya kami, rasa-rasa berapa ramai orang yang boleh masuk muat duk mengaji ilmu dalam kawasan yang sempit tu? Masing-masing teka lah. Selalunya orang yang teka paling tinggi adalah 100. Sebab kawasan tu sempit. Sempit saja. Jadi teka mai lah kali Ustaz Nabawi tu abang, jumlah keluasan ni qila dihabarkan adalah berjumlah 300 orang boleh muat dalam satu-satu tazkirah Rasulullah SAW. Mereka duduk berimpit sampai kalau kita baling duit seduit pun tak jatuh ke lantai. Kalau daun jatuh ke bawah ni, ke bumi pun takkan sampai ke tanah. Punyalah rapat daripada duduk dalam mengaji ilmu. Kita Allah tambahlah ni dengan pandemik Covid ni lagi tak boleh nak duduk dekat. Sembahyang pun alhamdulillah dah di masjid-masjid. Okey, ini soalan senang ni. Berapakah jarak yang terbaru di masjid yang dibenarkan untuk kita bersolat di kalangan jemaah? Tak jawab dah. Kalau ada tak? Azrul Rizal. Bapa? Tiada Bapa. penjarakan. Tiada penjarakan. Itu Mekah. Mekah memang tak ada penjarakan ke Madinah. Di Palih ada lagi. Di Palih, ya, Muhammad Zulfakri betul, Syukri Daud betul. 1 meter. 1 meter lah ni. Itu sonok dah. Tapi yang kita rasa halak sikit, Masjid Ustaz dulunya 5 saf kalau mayang tu. Maghrib 5 saf, Isyak 5 saf, subuh pun 5 saf. Bila buat penjarakan 1 meter ni, tinggal 2 saf ya. Nampak pendek balik, nampak sikit orang balik. Allah, itu nampak ramai kan? Tapi sebenarnya Ustaz nak cakap di sini, sedihnya ni realiti. Realiti. Sebelum pandemik Covid, bilangan Jumaat di Masjid Ustaz cerita Masjid Ustaz. Kalau masjid lain tekuk mohong. Masjid Ustaz, 1 saf boleh pergi sampai 50 orang. Luar, masjid besar. Dan dia boleh mencapai sehingga 14 saf ke 15 saf setiap kali Jumaat. Kehadiran dijangka dalam kami duk kira sebelum ni 700 ke 1000 jemaah setiap minggu. Dan pendapatan pun alhamdulillah kutipan Jumaat cantik kan? Apabila pandemik ini berlaku, bilangan paling banyak yang pernah kami terima hanyalah 350 orang saja yang mai balik. Walaupun dijarakkan dengan jarak yang dekat. Di mana habis takkan mati Covid kot. Dia jadi Jumaat ni tak wajib dah. Balik cek tengok di rumah kamu semua ni. Tak ada di kalangan rumah hampa tu yang tak pergi mayang. Rumah kamu sendiri, kamu sendiri ke, bang kamu ke, ayah kamu ke, piaran sikit ke telinga tu. Oi, wajib pun yang Jumaat
3 kali takbir munafik. Kan? Tapi kami kerajaan kata sebenarnya tak wajib Jumaat ni sebab pandemik. Jadi orang yang tak cukup completed 2 dos, jadi tak boleh hafi. Allah, alasan tu betul lah. Tapi yang complete abang tak 90% lah ni. Di mana? Tension sebenarnya. Jadi minggu lepas saya buat dengan JK Masjid round satu kampung. Abang kata wajib. Alhamdulillah naik sikit dari 270 orang. Biasa dok pergi 100 lebih ya. Ini yang kita tak mahu. Okey, baik. Kena bersabar dengan bimbingan guru sebab guru ni bila mengajar dia ada macam-macam pasien. Bila kemah dekat perayaan hari guru orang abang lah. Guru paling baik dapat kat guru ni. Guru pun tak jaga banyak, cikgu lelaki lah. Cikgu perempuan sorry ya. Kan? Guru paling handsome. Guru paling ni apa? Guru paling garang. Jangan petikai lagu mana guru ajak. Cikgu nak ajak bagi pandai. Kalau siapa pernah kenal Pak Kusyadat. Ustaz Nurul ingat Pak Kusyadat lu? Dan Pak Kusyadat tu dia nyanyi lagu dia tak. Oh, berjumpa guru bagi salam. Tak kira siang, tak kira malam. Guru nak bagi baik, perlu diajak tegur. Waktu di bangku sekolah. Apa satu kita tak tahu. Oh, hari-hari pergi sekolah. Sekolah tinggi, sekolah rendah. Kita belajar tu. Bagus nasihat Pak Kusyadat tu. Ni dah jumpa budak-budak jangan nakai, cikgu ajak nak bagi pandai. Ni abang. Kan? Lagu mana cikgu ngajak? Kalau cikgu Ustaz Amin. Ustaz Amin mungkin dia tak cengeng. Dia orang baik, senyum ya. Ustaz Nurul ni saya tengok macam cengeng. Cengeng. Saya ni kalau nak cengeng, cengeng. Zakah tu satu sekolah kalau kata hari tak ada karan tu orang budak saya lah. Buat pengumuman kan. Jadi macam-macam teknik. Lagu mana pun kita kena sabar dengan guru kita. Macam mana dia mengajak. Ni tak. Cikgu macam mana nak pandai. Okey. Seterusnya yang kelima. Yang kelima, seorang penuntut ilmu hendaklah menjaga masa dengan baik. Rasulullah ni cukup jaga masa dia. Sampai ayat Quran turun tentang masa pun ada. Rasulullah cukup jaga masa dia. Rasulullah ajak kita semayang. Jaga mengukur. Rasulullah ajak semayang di awal waktunya. Jadi pengurusan masa ini menyebabkan manusia itu dapat menyempurnakan hidupnya dengan baik. Rasulullah ajak kita kalau nak mengaji, nak belajar, nak jadi manusia yang baik. Ada kelina pula. Balik mai tak minggu kia buat tu kaya. Itu pun tak ada tu. Di musuh baru itu. Mohon dia tak mikrofon lah. 5,000. Cik Zarina Abu, sila minta tolong mute-kan mikrofon. Okey, terima kasih kerana respon yang baik. Jadi, orang yang mengurus masa dengan baik ni, orang tu akan dapat manfaat yang sangat besar. Masa kita bukan panjang dalam kehidupan kita. Kalau kita tak jaga masa kita takkan jadi manusia yang hebat. Rasulullah SAW, dia ada berapa tahun di Madinah. Dalam tempoh dia hidup tu, dia pergi ke Madinah. Berapa tempoh dia kat Madinah sehingga dia wafat. Siapa boleh beritahu? Berapa tahun dia duduk Madinah selepas hijrah dia? A 6 tahun, B 60 tahun, C
Setahun. Di 10 tahun. Ya. Oh, tak ada yang jawab. Jawapannya adalah 10 tahun. 10 tahun saja anak-anak. Tapi dalam 10 tahun tu daripada zero to hero. Baju besi, Nurul Azri, seorang murid yang rajin. Dia dapat jawapan yang betul. Kan? 10 tahun tu merupakan perubahan yang paling besar. Gedung ilmu, pusat pentadbiran, strategi peperangan, pertanian, apa sehingga menjadi satu negara yang lain. 10 tahun ni masa bukan panjang, Ustaz. Taklah umur apa. Condok 10 tahun belakang ni. Asal macam tu ingat lagi ya, pendek lagi masa. Kan? 10 tahun baru bayar habis kereta. Ustaz Amir tak? Kan? Beli kereta 10 tahun baru bayar habis. Pendek je masa. Sebab kita guna masa kita dalam keadaan yang tak elok. Tapi Rasulullah, dia guna masa dia membina segala-galanya dalam masa 10 tahun itu. Oh, cukup hebat, tuan. Anak-anak. Jadi kita ni kena pengurusan masa kita nak belajar ilmu. Cikgu kata Google Meet. Ni cikgu-cikgu nak. Kalau kita tulis pukul 8 suku ada Google Meet. Pukul 8 cikgu bagi link. Jadi silalah masuk. Yang masuk dekat nak habis, yang tak masuk langsung, yang masuk tapi tak ada. Belakang-belakangnya lah urusan masa kita out. Jadi masalah kan. Kita tak ikut dah apa yang Rasulullah suruh tu. Dan yang kelima, tuan-tuan, yang keenam, yang kelima pula. Apabila kita memperolehi ilmu, kita kena nikmati ilmu yang kita pelajari itu. Menikmati ilmu. Apa maksud menikmati ilmu? Menggunakan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian kita. Ada orang ni dia tak tahu nak hidup, maka dengan laki tu, laki dia tak boleh kerja kecuali kerja di rumah. Contoh. Dia menikah, perempuan dia tu tak boleh kerja di pejabat dah. Laki dia tak bagi sebab suruh jaga anak. Maka orang perempuan tu dia fikir nak tambahkan pendapatan dia tapi belajar ilmu buat kek. Contoh. Dia kata kat laki dia, abang, saya nak belajar buat kek, nak tambah pendapatan. Nak buat di mana? Nak buat di rumah. Buat di rumah cukuplah. Bantu abang. Maka dia pun pergi belajar. Kursus selama sebulan. Akhirnya dia boleh balik buat kek. Kalah cikgu yang ajak dia tu. Cikgu yang ajak dia tu pun kalah. Dan ilmu itu telah dimanfaatkan. Dia memanfaatkan ilmu yang telah dipelajari. Kita ni harus belajar. Tak sangat semayang 5 waktu wajib. Tak semayang. Belajar tak sangat kata hisap rokok bahaya. Hisap rokok juga. Belajar dah kata kena hormat mak ayah. Tak hormat juga. Apa ramai orang yang tidak menikmati apa yang dipelajarinya. Ini contohlah. Tapi ada juga yang kita tak menikmatinya. Contoh macam ustaz lah. Ustaz dulu masalah subjek orang putih. Ustaz alhamdulillah masa PMR tahun 1995 Ustaz dapat elok 4A, 4B dan 1D. D you bahasa Inggeris ada benda hal tak erti sampai kesuit sampai kelar ni. Orang putih is problem kan. Ada juga tak boleh nikmat. Bukan tak boleh cakap, memang tak boleh. Kalau orang putih main tanya ustaz, adalah kadang-kadang duk pedal cuping ni, adalah lepas-lepas main ang kuda tu dia tanya how to go to Padang Besar. Saya pun and then Khalid ni jumpa nak menekan, tarik tangan dia. Pergi cakap tak? Kan? Ikut saya cakap pergi, dia pergi tempat lain. Tak pergi Padang Besar, pergi tempat lain. Jadi
Benar kita tak tahulah. Yang kita boleh amalkan apa yang ilmu kita ada, itu lagi bagus. Kita amalkan ilmu yang telah kita pelajari, itulah yang paling bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tegah kepada kita ni jadi orang yang tak buat apa yang kita cakap. Melalui ayat Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma taf'alun. Ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu buat satu benda yang kamu kata tapi kamu tak buat. Besar kemurkaan Allah bagi orang yang kata tapi dia tak buat. Jadi ilmu ni dia kena amalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Okey, ini ustaz boleh bagi hadiah. Siapa boleh terjemah? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ada anak-anak murid di sini yang boleh terjemah. Type kat situ ustaz boleh tengok. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Orang putih kata the knowledge without presenting like a tree didn't have any fruit. Without leaf. Okey, cuba tengok. Nak boleh terjemah tengok. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Kan? Without fruit. Cuba jawab nak. Okay, baik. Ilmu bila tidak diamal umpama pokok yang tidak berbuah. Harap merendang saja, manfaat tak ada langsung. Kan? Cerita kat orang tu, cerita kat orang ni, benda tu jadi kat mana? Di kat kedai kopi ya. Parlimen ni tak membantu untuk menaikkan negara pun. Seterusnya, yang ke-7, orang yang nak berjaya dalam ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, ialah mendekatkan diri dengan orang yang berilmu. Ughdu aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatulak. Atau kama qala, mendekatkan diri dengan orang yang berilmu ni menyebabkan kita dapat manfaat yang sangat baik. Bila kita sayangkan ilmu, kita berdekat dengan orang yang berilmu. Orang berilmu itu akan memberikan manfaat kita sedikit sebanyak. Kita akan memperoleh ilmu dan ganjaran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, transfer kepada kita. Ya? Gunakanlah akal yang diberikan untuk tengok keadaan situasi ini dengan mata lebah, bukan dengan mata lalat. Orang yang berilmu dan dia beramal dengan ilmu dia dan berakhlak dengan ilmu dia, dia akan lebih menjadi mata lebah, melihat kepada kebaikan. Orang yang sangsi dengan ilmu dan tidak mempraktikkan ilmu dia, dia akan jadi mata lalat, dia akan tengok keburukan. Bila disebut saja nama seseorang, maka dia akan fikir yang baik dulu. Allah, orang tu ilmu dia amal. Tapi bila sebut nama seseorang, dia cuba cari juga kelemahan orang tu. Orang itu tidak beramal dengan ilmu yang dia perolehi. Ini berdosa. Saya tadi bila naik lintas muka Ustaz Amin ni, Allah rindu ni kawan lama ni. Ustaz Amin ni sanggup naik motor main masjid saya. Main buka puasa di masjid saya, Ustaz Amin tau. Sampai tahap tu lah. Ustaz Nurul penuh dengan senyuman. Kan? Penuh dengan senyuman. Kita tengok kawan-kawan kita ni tengok kebahagiaan. Tapi ada orang dia tak boleh tengok kawan. Dia sebut sikit, hang kenal ada Ustaz Petri. Duk cuping. Oh, aku kenal Allah cakap derah belagak terus nampak hak buruk. Habis manusia kalau hidup lagu tu. Dan Tri naik pi sampai dia pun. Untuk kata begitu lagi tak kena.
Jangan jadi mata lalat. Okey. Dan yang seterusnya, yang ke-8. Orang yang berilmu hendaklah dia mengembara dalam menuntut ilmu. Orang kata hijrah lah cari ilmu ni walaupun terpaksa bersusah payah. Okey, kita tanya Ustaz Nurul lah sebab nak tanya orang lain lah. Ustaz Nurul paling jauh kali pergi mengaji ilmu mana? Pergi mengaji ya. Ha. Hari jauh. Ha. Rasmi ya. Ha. Rasmi ke tak rasmi ke? Rasmi paling jauh Negeri Sembilan. P9. Okey. Ustaz Amin Samin jauh. paling jauh ni menuntut ilmu. Ada tak buka mikrofon? Mikrofon tak buka. Tahun 2000. Mana tu? Tanya apa sekali lagi? Pergi belajar paling jauh, bermusafir untuk ilmu paling jauh ni. Jordan. Jordan, Allah. Jauh. Nak ambil ilmu, nak balik mai ni. Nak balik ke Malaysia ambil manfaat. Sampai ke Jordan. Ada orang pergi sampai Allah. Rusia. Nak pergi ilmu. Mai nak pergi ke kita. Mai tang kita pun tak erti dia. Kan? Ambil ilmu orang berusaha. Orang yang mengembara dalam menuntut ilmu ni, perjalanan dia itu menyebabkan pengalaman itu bersatu dengan diri dia. Bersatu dengan diri dia dan dia boleh persembahkan atas pengalaman-pengalaman dia. Jadi anak-anak murid yang ada di ini yang mai masuk ni, mungkin ada yang lepas ni akan pergi belajar jauh. Kan? Ada anak murid Arau ni ada yang sampai ke overseas Ustaz Nurul. Ada ano? Ada yang dah ada PhD pun ada. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya tak ada lagi lah dekat lah ni. Lebih cikgu. Sebab saya rasa macam orang pengikut imam tu besar muda doktor lah. Tu yang tak ambil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Rasulullah SAW dia hijrah dah. Okey. Kita tanya seterusnya. Rasulullah pernah berhijrah? Ya. Ke manakah dia pernah berhijrah? Sebutkan lebih daripada satu. Dia pernah berhijrah ke mana? Mereka tidak menjawab lagi. Nanti jawapan serahkan kepada Ustaz Nurul Azri. Rasulullah SAW daripada muda dia ni keluar kampung dia ada asal dari kampung yang kering kontang iaitu Mekah. Kemudian dia dipindahkan ke kampung Bani Sa'ad. Di situ ada seorang perempuan nama Halimah. Tu yang orang panggil Halimatus Sa'adiyah. Kan? Duduk dalam kampung, antara sebabnya kampung ni lebih aman, lebih tenang, suasana lebih elok. Kan? Mekah dan Madinah Syifadiyah. Boleh jadilah ada satu lagi tu. Okey. Baik. Kemudian Nabi pernah berniaga di Syam, di Syria. Syam dengan Syria ni, dengan Mekah, rasa-rasa jauh ke dekat. Mekah dengan Madinah, kalau naik bas 8 jam. Tu pun dereba Arab. Kalau dereba bas orang Malaysia, tak sampai 8 jam. 4 jam ya, tekan kita kan. Tapi dereba bas Arab ni 14, 15 lebih tu kot 8 jam sampai. Lah dah kereta api ni. Tapi kalau berjalan kaki berbulan. Syria dengan Mekah jauh Ustaz Amin. Jauh lah. Ya. Nabi pernah pergi sampai tu bantu perniagaan. Belajar dia di Syam. Bakal isteri pun kat situ lah. Kan? Okey. Tahu kan kamu pun kalau pergi belajar jauh. Bukan bukan isteri di sana. Tak boleh benar. Tak boleh harap. Saya kau lagi. Kan? Balik main. Ayah mata kumpul nak mata biru. Okey. Yang ke-9. Orang yang mengaji ilmu hendaklah dia menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Rasulullah SAW
Satu hari ada seorang sahabat minta nak balas balik ke Rasulullah. Rasulullah silap pernah pukul dia. Dia tak habis ni. Pukul dia. Bila pernah pukul dia, dia nak minta untuk patah. Sampai sahabat yang lain marah. Sahabat yang lain marah. Kata, kalau pasal apa nak pukul balik Rasulullah? Aku kira berhutang. Lepas tu Rasulullah kata tak apa. Biarlah dia nak pukul aku pun. Sebab aku pernah tersilap. Mau nak kira Rasulullah paling tinggi lah. Buat apa dia nak terima pendapat orang lain? Nak terima pula kata-kata orang lain. Tengok kawan tu tambah lagi, dia kata ketika buat tu aku tak pakai baju. Baju tak pakai pula. Rasulullah kata, betul macam mana? Nak kena buka juga. Ketika tu dia pun lagi marah. Rupanya dia nak pergi peluk badan Rasulullah SAW. Jadi akhlak Rasulullah tu mengingatkan kita. Tinggi mana pun kedudukan kita, kita kena terima pendapat orang lain. Ni baru kenal nanti ketua kelas ke, ketua apa ke, tak sangka dah. Bila belajar ilmu, tawaduk ilmu tu yang paling penting, ikut kaedah Rasulullah SAW. Rasulullah pesan kepada Sayyidina Umar, bila mati nanti akan ada seorang laki-laki mai. Dia ni bukan ada apa-apa pun. Dia akan mai daripada Yaman. Orang ni dia tak terkenal atas dunia, tapi dia masyhur di langit. Kalau pergi jumpa dia, minta suruh dia doa untuk ampunkan dosa-dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu, dan Allah Ta'ala takkan tolak permintaan dia. Siapa dia? Laki-laki itu Uwais Al-Qarni. Dan Sayyidina Umar pergi jumpa sungguh Uwais Al-Qarni selepas tu. Benar apa? Dan menyatakan akan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan boleh fikir tak? Anak-anak boleh fikir tak? Tak mana pun kedudukan kita, kita kena tawaduk. Pandai ilmu ke, pandai akhlak ke, lagu mana ke, kena ada tawaduk. Jumpa orang mau duduk senyum. Sebarkan asfus salam. Sebarkan salam di kalangan kita. Ni tak, Allahu Akbar, ada masalah. Sampai tak erti nak senyum dengan kawan, tak erti nak baik dengan cikgu, buat muka perat 14. Muka dah 14 dah. Tapi perat 14 lagi 14 hilang dia 28. Tua pada cikgu dah. Kan? Muka tu kot. Tambah-tambah lah ni golongan ambiak tu. Okey. Lagi muka jadi orang tua-tua. Saya pernah tengok dah kawan bila reunion. Kalau reunion sekolah menengah ni, boleh kata elok-elok akhirlah sekolah agama. Tapi kalau reunion sekolah rendah ni, umur segagal-gagal saya ya. Allah, muka tua kepot habis. Sebab duk minum minyak ni, gigi pun tak ada. Kan? Jaga tuan-tuan dengan ubat benda-benda betul. Dan yang terakhir sekali, ini ada satu akhlak yang tuan-tuan kena jaga, anak-anak kena jaga. Guru adalah insan yang mulia. Elakkan kita duduk di tempat guru sebagai tanda kita hormat mereka, kerana keberkatan guru sangat penting. Kerana segala ilmu yang dipelajari daripada seorang guru itu menyebabkan martabat kita atas di dunia ni diangkat oleh Allah dan juga masyarakat yang lain. Maksudnya di sini, anak-anak, Rasulullah suruh kita ni tahu hormat orang, kedudukan orang alim lebih pada diri kita. Jangan mulut kita ni pandai-pandai duk pergi kata dekat tok guru, tok ulama dan sebagainya. Ramai orang yang suka merendah-rendahkan orang yang berilmu di akhir zaman ni kerana pengaruh apa Ustaz? Medsos. Medsos, media sosial. Medsos ni menyebabkan orang cerdik jadi-jadian semakin banyak. Macam dulu ada werewolf, serigala sejadian. Esok bila siang balik jadi orang balik. Malam pulang ngambang jadi werewolf balik, jadi serigala jadian. Ni orang ni lah ni. Banyak di atas dunia lah ni. Facebook tu alim kau ni kopi anu paste ni. Jadi kita sampai satu masa apabila kita merendahkan orang yang berilmu, kita meletakkan diri kita asfala safilin, tempat yang paling rendah, yang paling rendah. Sebab apa?
kita lupa bahawa ulama ini, kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ulama. Ulama ni siapa dia? Bila Allah Taala kata fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun, maka kamu bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Itulah ulama. Sebab ulama ini orang yang diberikan ilmu kepada dia dan dia boleh menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Orang yang berusaha untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain ni, kita boleh buat bandingan dia macam ayat tangki yang ada di rumah kita ke, yang ada di sekolah kita ke, mana-mana. Ayat tangki ni sifat dia kalau nak bagi elok, kena guna sedia. Ustaz Amin kata ada contoh-contoh, Ustaz Amin ada rumah di Sungai Petani. Kat 2 tahun dah tak balik pandemik ni. Ayat tangki yang duduk di atas tu tak guna dekat 2 tahun dah. Dia belum, dia ada jentik, dia ada tipu, hidup dia berterjun lepas semua cukup tu kan mandi, dia mungkin akan tersekat ayak ataupun jadi kelebok ataupun jadi ya Allah ya tak tahu nak abang lah. Betul tak? Dan ayak baru nak boleh masuk tak? Tak boleh masuk sebab apa? Bola pelampung dia sudah tutup dia punya lubang baru. Dia bukan orang yang berilmu. Orang yang berilmu, yang kata ulama ni, dia sentiasa menyebarkan ilmu dia, menyebabkan ayak dia sentiasa mengalir. Bila ayak dia mengalir ni keluar main, sama ada bercampur karat sikit ke, bercampur apa keledak sikit ke, bercampur apa-apa debu sikit ke, dia akan buang habis yang ada di ulama ni. Dan yang akan masuk kepada ulama ni adalah ayak baru yang lebih bersih. Nampak tak? Tu sifat ulama yang nak bagi ilmu dekat kita. Cikgu kamu tu, cikgu kamu jangan duk main-main. Cikgu kamu tu bila dia bagi ilmu dekat kamu, dia takkan hilang ilmu dia. Malahan dia akan dapat ilmu yang lebih bermanfaat daripada diri dia dan menambahkan ilmu kepada cikgu kamu tu. Ada tak cikgu kamu pernah dalam kejadian di sekolah menengah kebangsaan Arau ni lah, lepas cikgu tu mengajar fizik ke, kimia ke, jadi bodoh. Jadi tak erti lah cikgu tu. Awak, dia mengajak habis lah ilmu. Tak boleh nak ambil baru, tak ada. Dia akan bertambah banyak ilmu. Sebab Allah Ta'ala janjikan akan kelebihan orang yang berilmu. Maka sebab itulah Rasulullah SAW nak kepada setiap orang menghargai orang yang berilmu, menghormati orang yang berilmu. Tak boleh nak pergi duduk tempat cikgu ikut dan. Tak boleh nak tak tegur siapa dengan cikgu. Jadi hari ini Maulud Nabi tahun ni, zikra Rasulullah SAW tahun ni, Ustaz ubah sikit daripada kita nak tengok cerita Rasulullah. Tu sudah kamu cerita banyak dah, Ustaz kamu cerita banyak dah, ambil bagi senar bersangkutan dengan kita, insyaAllah. Jadi Ustaz, saya rasa cukup dekat tu dulu. Dia persilakan Ustaz kembali, insyaAllah. Okay, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fitri. Alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian ilmu, pengisian yang mudah-mudahan kita ambil sedikit tiba, kita buat pengajarannya untuk terutamanya para pelajaran tentang sifat-sifat ni yang telah Ustaz sebutkan dulu. Ada 9 Ustaz lah. 9 sifat kan? Okey, sekarang ni kita buka lah untuk sesi soal jawab. Jika ada, boleh sila bertanya terus kepada Al-Fadhil Ustaz Fitri. Saya buka sekejap, mungkin ada 1 soalan, 2 soalan yang ingin diutarakan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tumpang beliau dah ada depan kita ni. Saya teringat balik bila Ustaz sebut Pak Kusyadat. Jumpa Pak Kusyadat ni di Kok Kelang. Jumpa di Kok Kelang, saya tak tahu, tapi saya pernah dengar lagu dia, Vespa Pak Sa'ad, saya ingat. Dan lepas tu naik atas tu, dia tanya kenal tak? Kita tak kenal, memang kita tak kenal. Betul, kita tak kenal. Lepas dia menyanyi lagu Vespa Pak Sa'ad, tapi versi baru yang dia rekod sendiri. Baru tanya nama dia, baru tanya ni Pak Kusyadat. Lama dah masa duduk di Felda masa tu. Masa menyewa di Felda masa tu. Okey. Saya teringat
kita bila tiba tentang Maulid Rasul ni, kita ingat Nabi lah, bukan hanya sekadar ingat kelahiran Nabi, tapi kita ingat, kita cinta, kita sayang Nabi. Saya ada pengalaman yang saya nak kongsi dengan Ustaz dan dengan semua. Tiba umrah kan, semua orang lelaki dia akan melalui yang ni. Bila time habis tawaf, habis sa'i, kita buat apa Ustaz? Kita bercukup kepala kan? Ya, tahallul. Tahallul. Lepas tu mak menekan saya ni, dia bisik kat saya, lepas sa'i tu, boleh kot Hazri pergi cukup kepala. Kita diam sengak, tak pernah kita cukup kepala. Sekali masa kecil dulu tak, masa kekah tu pun tak ingat. Lepas tu satu soalan dia kata, hang pilih lah, hang nak ikut hang sayang Nabi ke hang sayang rambut hang? Oh, terkena kan dalam masa tu. Masa tu kita fikir, tahu mana aku tamaan kita. Sayang Nabi ke sayang style rambut kita. Okey, kita hari ni Ustaz ramai orang yang saya nak tanya tadi ramai orang yang suka bagi pendapat kan, ikut pendapat dalam media sosial, medsos ni. Apa pandangan Ustaz? Sementara tunggu soalan yang lain. Paling banyak di akhir zaman ni adalah dia mencari sesuatu yang menyokong hujah dia. Dalam masa yang sama, dia mencari sesuatu yang kena dengan diri dia. Maksud tak Ustaz? Zaman akhir zaman ni, orang yang mencari sesuatu yang menyokong diri dia dan kena dengan apa yang dia buat. Bukan dia mencari diri dia tu untuk bersatu dengan apa yang Allah dan Rasulnya suruh. Akhirnya benda-benda itu memerangkap manusia. Ingat, Iblis ni dia menggoda manusia pada titik kelemahan dia. Apabila Iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia kata khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Khalaqtahu min turab wa khalaqtani min nar. Aku diciptakan dengan api, dia diciptakan dengan tanah. Tentu sekali martabat dia lebih mulia. Atas ujub takabur, bongkoknya Iblis tersebut, dia dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk direjam. Tapi dia minta ta'zil masa dia supaya dia ditangguhkan hukuman dia sehingga kiamat nanti. Maka dia cuba untuk menjahanamkan Adam dan Hawa yang berada dalam syurga. Penggodaan Iblis terhadap Adam adalah penggodaan melalui kaedah nak ambil tahu dan melawan apa yang keinginan nafsu itu. Di akhir zaman ni, Iblis serang manusia dengan saraf. Orang yang lemah disuruh jangan beribadah. Orang yang jahat percaya bahawa ramai lagi orang jahat yang tak ditangkap, yang hidup senang. Orang yang biasa-biasa disuruh jadi lemah, malas, lazy dan sebagainya. Orang alim, orang yang rasa diri dia cerdik, ditambahkan rasa takabur, ujub, riak, sum'ah, supaya mereka rasa orang lain banyak tak betul pendapat mereka yang betul. Akhirnya kita boleh tengok dalam Facebook ni, dalam Facebook yang sampai kat tuan-tuan, Twitter, Instagram, dia akan rasa diri dia benar dan orang lain salah mengikut kata hati dan pemikiran dan kefahaman dia, tanpa dia mencari makna yang sebenar, keputusan yang sebenar yang mengikut telunjuk Allah dan Rasulnya. Sebab itulah akhir zaman ni orang suka semua kata yang bukan-bukan. Orang cakap yang bukan-bukan.
Orang bagi pendapat yang bukan-bukan. Dan dia mai dalam keadaan bila diuji dalam keadaan macam tu, zaman Rasulullah, kalau kita baca satu kitab dikarangkan oleh Syahid Sa'id Ramadan Al-Buti, kitab Fiqhus Sirah. Saya ada baca, saya ingat kisah tu bagaimana Rasulullah SAW menghantar wakil untuk memberikan surat yang dicuk mohor oleh cuk Rasulullah SAW tu, Muhammad Rasulullah tu, sampai kepada satu raja yang sangat kuat di Rom, iaitu nama dia Herakla. Siapa dia Ustaz Herakla? Ingat lagi tak? Hercules. Dan Hercules ini rasa untuk, bila dia baca surat Rasulullah tu, dia rasa macam nak beriman. Rasa timbul rasa dia nak beriman dengan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika itu dia bertanya kepada menteri dan pengikut-pengikutnya dan ayat-ayatnya. Mereka kata, engkau lebih hebat daripada Rasulullah, wahai Hercules. Takkan hang nak ikut dia Pak Muhammad tu. Hang lagi bagus. Atas wujud takabur dia tu, dia berpaling. Tak mau ikut pula Rasulullah SAW. Kita ni akhir zaman ni, bila jadi isu-isu tu dalam media sosial, kita boleh tengok macam mana orang cakap nak bagi pelingkup banyak daripada nak bawa kepada kebenaran. Dan kita ni, kalau kita termasuk golongan yang berjaya dilingkupkan tu, na'udzubillah min zalik lah. Kita kurang tabayun, kita kurang selidik mana satu yang benar. Akhirnya kita memilih jalan untuk tak betul daripada yang betul. Cuba kita renung, nikmat dengan musibah ni datang dalam dua bentuk. Yang pertama, Ustaz, apa-apa jua yang datang kepada kita, sama ada ujian ataupun hadiah, ataupun pangkat, ataupun kedudukan, ataupun duit, ataupun apa saja, kematian ke, tiba-tiba yang datang kepada kita tu menyebabkan kita makin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah nikmat. Contohnya Allah Ta'ala uji kita dengan rumah terbakar. Contoh. Lepas tu kita berubah, kita ada rapid dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu nikmat besar Allah Ta'ala bagi dekat kita. Ujian itu menjadi rahmat besar untuk kita, untuk dalam hidup kita. Tapi jika datang nikmat, hadiah, apa-apa jua yang menyebabkan kita makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu musibah untuk kita. Awas. Berapa ramai orang yang nampak alim, tapi sembahyang di rumah. Tak pengin pun nak sembahyang di masjid, nak sembahyang jemaah. Cakap dalam Facebook ni tak sangat-sangat lah. Cakap dalam ni sama menampak, menunjukkan kata alim, tak sangat lah. Jaga. Allah Ta'ala uji kita sampai tahap tu. Anak-anak murid kita ni, apa ramai yang kita tengok dalam dunia lah ni, yang bercakap saja tapi tak buat. Itu kena ubah. Rasanya pendapat saya macam tu lah, Ustaz. InsyaAllah. Ustaz, apa tindakan, langkah yang boleh kita ambil supaya sesuai dengan cara kita sebagai Islam mengikut sunnah Nabi lah, mengikut akhlak Nabi. Bila kita balas nak susah, gitulah. Macam mana tu? Ya. Masa kita nak membalas, reply sebarang ni dalam medsos, ya, apa tindakan yang boleh kita ambil? Pertama mungkin tabayun, elak perkataan yang tak elok. Kita tengok hari ni mudah sangat kan keluar perkataan-perkataan yang begitulah. Okay, sila Ustaz. Kalau kita berada di ahlinya, kita jawablah yang menyokong kepada yang kebenaran. Contohnya bahagian kita. Bukan gaduh alim tahu mana, tapi benda tu kita ada. Kita ada pengetahuan yang benar. Contohnya orang bagi tahu kata dalam viral dalam kampung ni mengatakan yang terjadinya peristiwa apa-apa dalam kampung tu adalah disebabkan sekian. Kita ni anak murid dia baru tingkatan 4 dia. Tapi kita tahu cerita yang sebenar. Kan? Kita pun masukkan dalam Facebook tu, Assalamualaikum, saya ni adalah orang yang paling rapat dengan keluarga tersebut. Sebenarnya kisah dia macam ni. Itu Islam bagi sangat-sangat. Sebab nak mensahihkan
mencerahkan kebenaran, nak memaparkan kebenaran. Tu apabila kita berada dalam lingkungan kita berpengetahuan, kita jadi wajib untuk menegakkan kebenaran, mengurangkan kekhilafan dan mengurangkan kesilapan dan menolak terus benda-benda orang yang salah tabayun, salah untuk beri pemahaman. Tapi jika kita tak reti, bukan di kalangan ahlinya, adalah lebih baik kita diam. Kita diam daripada kita bersuara satu benda yang kadang-kadang menambahkan lagi benda itu jadi rumit. Dan kita jangan pergi tolong tambah pula bagi jadi lagi rabah. Kalau kita ahli dia, memang kita tahu bidang tu, kita boleh bersuara dengan kebenaran, kita masuk. Supaya orang dapat jelas, perubahan tu dapat dipahami. Kebenaran tu dapat ditegakkan. Tapi jika kita bukan ahli dia, jangan. Bahaya. Kita membuat satu keputusan, kalau orang tu pula minat dengan keputusan kita, jadi yang panduan tu menjadi panduan yang taut lah. Ta'ati makhluk ala makhluqin akhar fi maksiyatih. Apa maksud dia? Itu dipanggil ta'assub. Apa ramai ustaz yang ada followers. Ustaz boleh tengok, orang muda pun followers banyak. Ada ustaz jual minyak wangi. Orang boleh followers dia berpuluh-puluh ribu. Sebut perkataan huruf dhat pun tak benar. Tapi minta maaf lah. Tak terasa lah. Radoh. Ni tapi sebab followers banyak boleh menyebabkan manusia tu jadi ta'assub. Jadi faham-fahamlah, insya-Allah. Betul dah Ustaz. Baik. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang telah diberikan. Terima kasih juga atas pengisian-pengisian yang telah Ustaz lontarkan sebentar tadi, khusus untuk utamanya untuk para pelajar sekolah kawasan Arau dan amnya pada semua kami hadirin hadirat. Semoga ia dapat dijadikan panduan bimbingan untuk kita semua. Hadirin hadirat sekalian, kita beralih ke agenda seterusnya, iaitu kita akan mendengar ucapan daripada pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan Arau. Jadi, tanpa melengahkan masa, mohon pihak majlis menjemput yang berusaha Encik Muhammad Depi bin Omar penolong kanan. Maaf. Mereka ada ke? Ada Ustaz. Ya, sorry. Pihak majlis pihak majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berusaha Puan Nuriah binti Mano, Pengetua SMK Arau, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Terima kasih Ustaz Nurul ya. Minta maaf lah ada sikit kekeliruan terlewat. Okay. Yang berusaha Ustaz Muhammad Fitri. Okay. Selamat datang ke SMK Arau. Minta maaf lah terlewat sikit Ustaz. Dalam kalut-kalut ni tak tahu lah jadi macam mana. Okay, barisan jawatan kuasa Majlis Sambutan Majlis Usul ni, kemudian rakan-rakan guru dan seterusnya, anak-anak didik yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah dapat kita berjumpa pada kali hari ini dan dapat juga kita jalankan majlis ini dengan sempurnanya. Dan saya nak ucapkan banyak terima kasihlah pada Ustaz Muhammad Fitri kerana sudi menerima jemputan daripada pihak sekolah SMK Arau. Dan kepada semua anak-anak murid cikgu, okey, ikutlah nasihat yang telah diberikan oleh Ustaz, iaitu adab-adab menuntut ilmu. Ikutlah sunnah Nabi, kemudian banyaklah berselawat dan dekatlah diri dengan orang-orang yang berilmu, terutamanya cikgu-cikgu kita. Dan kepada jawatan kuasa, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyaklah kerana berjaya menganjurkan majlis yang saya rasa ramai juga pelajar ini lah, dalam 59 orang. Tahniah kepada yang masuk dan jadikanlah Nabi Muhammad itu sebagai idola kita. Teruskanlah kehidupan yang lebih sempurna untuk anak-anak didik kita. Saya rasa sampai situ saja. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Minta maaf banyak-banyak lah dalam keadaan
dalam keadaan yang macam ni terlupa. Tak kena go home dah kot. Nah, saya rasa sampai situ saja. Pada anak didik semua, sekali lagi teruskanlah dengan PDPR kita, dan kepada cikgu-cikgu terima kasih. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Puan Nurih binti Mano atas ucapan yang telah disampaikan. Dengan berakhirnya ucapan itu tadi, maka berakhirlah sudah majlis program ceramah sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Arau bagi tahun 2021 bersamaan tahun 1443 Hijriah. Saya mewakili jawatan kuasa program sambutan Maulidur Rasul sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu jemputan kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fitri bin Muhammad atas perkongsian dan pengisian telah diberikan. Lama cakap tu. Dan idea yang mencurah-curah. Terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih juga setahniah kepada semua warga SMK Arau yang telah terlibat menjayakan program kita pada pagi ini. Saya juga mewakili jawatan kuasa program memohon kemaafan atas kekurangan dan kesilapan yang berlaku sepanjang majlis kita berlangsung tadi. Saya suka untuk membacakan beberapa sebelum kita akhiri majlis kita. Saya suka nak kongsikan tentang beberapa hadis Nabi yang mungkin boleh kita renung. Riwayat Imam Al-Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga dia mencintai aku, itu Rasulullah, lebih daripada kedua orang tuanya, anaknya dan manusia seluruhnya. Dalam riwayat lain pula, satu ketika Rasulullah pernah memegang tangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, tidak, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, hinggalah kamu mencintai aku lebih daripada dirimu. Satu lagi hadis yang saya nak kongsi. Pernah seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, bilakah akan berlakunya kiamat? Rasulullah tidak menjawab, lalu bertanya kembali, apakah yang telah engkau sediakan untuk hari kiamat? Lelaki itu menjawab, aku tidak menyediakan apa-apa melainkan aku mencintai Allah dan Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, di akhirat kelak engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Mendengar hadis ini, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah berasa sangat gembira seperti gembiranya aku hari ini. Aku sangat mencintai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap akan dapat bersama mereka di akhirat kelak, sekalipun aku tidak mempunyai amalan seperti mereka. Hadirin sekalian, tanda cinta Rasulullah adalah mengamalkan apa yang Rasulullah perintah dan meninggalkan perkara yang Rasulullah larang dan berusaha mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jadi sampai di sini sahaja kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Marilah sama-sama kita berselawat atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat biasalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Terima kasih. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kucup tanganmu, moga mengalir keberkatan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu, tiada kata yang dapat